wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua ni berkumpul di syurga dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Terima kasih pada anda semua yang terus setia bersama dengan saya sampai pukul 6 petang ini. Salah silap ampun dan maaf saya pinta. Terima kasih pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi esok. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca, membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016232 0050 atau 016232 0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Program Usrati itu tadi dibawakan khas oleh Susu Ilham, keluaran syarikat Ibunda Senang Berhad. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca, membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016232 0050 atau 016232 0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Seharum semerbak kasturi mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan, Sultan kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian ragu berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bila semula keluarga diredai Allah. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Tajuk utama berita IKIM FM edisi 6 petang. Kawasan pencarian MH370 dikandakan jika tiada penemuan menjelang Mei. Utusan khas PBB ke Yaman letak jawatan. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Hotel Grand Blue Wave Shah Alam. Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Nik Hasna Ismail dalam berita IKIM FM. Saya memiliki berita dengan kawasan pencarian pesawat MH370 di Lautan Hindi akan diperluaskan 60,000 km persegi dari segi jika tiada penemuan menjelang Mei ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tan Lai berkata Malaysia, Australia dan China yang mengetuai pencarian pesawat Boeing 777 yang hilang pada 8 Mac tahun lalu itu komited dengan usaha mencari berkenaan. Beliau berkata
demikian kepada wartawan selepas mesyuarat dengan rakan sejawatannya dari dua negara berkenaan. Beliau turut memberitahu setakat ini 61% daripada kawasan pencarian sekarang sudah diperiksa dan pencarian di baki kawasan itu akan selesai menjelang akhir Mei. Terdapat 400,000 penjawat awam di negara ini masih menerima gaji serendah RM805 sebulan. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX, Datuk Aziz Muda berkata mereka menerima gaji sedemikian kebanyakannya adalah pembantu awam dan pembantu yang masuk ke Perkhidmatan Awam menggunakan kelayakan penilaian menengah rendah PMR. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Forum Ekonomi Penjawat Awam 2015. Polis menahan 95 rakyat Malaysia yang berpotensi menjadi pengganas dan terlibat dalam kumpulan militan IS setakat ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu bilangan itu bertambah daripada 93 orang pada 6 April ketika pembentangan Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan 2015 kepada 95 orang. Beliau berkata pihak polis sedang melakukan pemantauan terhadap individu dan kumpulan yang disyaki terlibat dalam IS melalui media sosial dan alam maya yang menjadi saluran komunikasi antara ahli kumpulan berkenaan. Individu yang telah membuat laporan mengenai kehilangan atau kecurian pasport Malaysia antarabangsa PMA mulai 1 Januari 2010 dilarang menggunakan dokumen itu jika dijumpai semula. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN Datuk Alwi Ibrahim dalam satu kenyataan berkata larangan itu untuk mengelakkan sebarang kesulitan di pintu masuk antarabangsa. Katanya lagi bagi mengelakkan sebarang kesukaran dan implikasi negatif kepada kes-kes sebegitu, KDN menyeru agar warga Malaysia mengambil perhatian serius peringatan berkenaan. Penglibatan sebilangan kecil rakyat dan pegawai awam dalam kumpulan-kumpulan bercorak radikal adalah berpunca daripada perbezaan dalam memahami teks pengertian dan juga konteks sebenar jihad. Oleh itu, satu risalah terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Majlis Keselamatan Negara MKN dilancarkan pada hari ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamihir Baharom, risalah tersebut mampu membantu memberikan pencerahan kepada pencawar awam dalam memahami konsep jihad sebenar yang menjadi punca kekeliruan sebahagian awam masyarakat sehingga terpengaruh dengan fahaman radikal dan ekstremis. Sebab itu pelancaran buku jihad tadi untuk kita sampaikan supaya kita dapat memahami bahawa pengertian jihad itu dia bukan hanya dalam soal peperangan. Kerana yang membimbangkan kita bungkait ini sejak daripada 2001 sehingga sampai sekarang ini kita dah 167 dan latest yang saya sebutkan tadi 173 orang yang terlibat dengan gerakan yang namanya ISIS, yang namanya ISIL, yang namanya IS dan sebagainya dengan menggunakan kalimat yang berbau Islam, Islamic State yang bersifat perjuangan mereka yang dihubung kaitkan pula dengan jihad. Datuk Seri Jamihir menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Seminar Kelestarian Keselamatan Negara Cabaran Fahaman Radikal dan Ekstremisme terhadap Keselamatan Negara di Institut Tadbiran Awam Negara Intan, Kuala Lumpur. Hadir sama pada majlis tersebut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal dan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Osman Mustafa. Segmen Luar Negara kembali selepas ini, teruskan bersama kami. Berita dalam negeri itu tadi telah dibawakan khas oleh Grand Blue Wave Hotel Shah Alam. Grand Blue Wave Hotel Shah Alam, hotel mesra halal diiktiraf oleh Crescent Rating. Destinasi ideal untuk bermesyuarat, majlis perkahwinan dan menjamu selera, berkonsepkan standard kualiti Islam bertaraf 5 bintang. Raikan majlis perkahwinan di Grand Blue Wave Hotel Shah Alam yang mempunyai 2 pakej istimewa iaitu pakej buffet dan pakej dome set bermula dari harga RM75. Terdapat juga promosi istimewa high tea pada hari Ahad di restoran Royal Songket yang berkonsepkan ala warung. Di restoran Cina Tang Yuan tampil dengan promosi dimsum dan juga restoran Jepun Agehan menjanjikan kelazatan istimewa makan malam barbecue buffet Jepun pada hari Jumaat dan Sabtu. Layari laman Facebook dengan carian Grand Blue Wave atau hubungi 03-5511-8811 untuk mengetahui promosi terbaik yang kami sediakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah. Assalamualaikum, kami UNIC. Teruskan ukhuwah bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda.
Berita luar negara ini dibawakan khas kepada anda oleh sahabat Rosal Marketing, produk Muslim pilihan anda. Terima kasih anda terus bersama kami kembali untuk perkembangan luar negara. Kumpulan militan IS melancarkan serangan di wilayah Anbar di barat Iraq sekaligus menawan 3 perkampungan berhampiran ibu negeri Ramadi. Serangan itu dilancarkan selepas IS mengalami kekalahan awal bulan ini apabila tentera Iraq menawan semula Tikrit, bandar kelahiran Saddam Hussein. Pertempuran itu turut mengancam Ramadi yang terletak di 115 km ke barat Baghdad. Hampir sedekat lalu Ramadi adalah antara kubu kuat kumpulan penentang susulan pencerobohan Iraq yang diketuai Amerika Syarikat. Ia kini dikuasai tentera kerajaan walaupun beberapa kumpulan militan menguasai beberapa bahagian lain. Dalam serangan sebelum Fajar itu, anggota IS menawan perkampungan Syajariah, Albu Ghanim dan Sofia yang sebelum ini dikuasai kerajaan. Pertempuran juga berlaku di bahagian semparan timur Ramadi, kira-kira 2 km dari bangunan kerajaan. Wakil khas Keamanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi Yaman, Jamal bin Amr, peletakan jawatan itu dikaitkan dengan kegagalannya mendapat sokongan dari negara Teluk bagi menjalankan misi di negara berkonflik itu. Bin Amr, seorang diplomat Maghribi, dilantik oleh Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon sebagai utusan khas untuk Yaman sejak 2012. Presiden Iran Hassan Rouhani hari ini berkata Tehran tidak akan menerima perjanjian nuklear anjuran kuasa-kuasa besar dunia jika semua sekatan yang dikenakan ke atas negara itu tidak dibatalkan. Katanya penambatan rundingan dan perjanjian yang bakal ditandatangani perlu memasukkan pengisytiharan pembatalan sekatan ke atas Iran. Iran mahu semua sekatan termasuk resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berhubung nuklear serta sekatan ekonomi oleh Amerika Syarikat dan Eropah ke atas Tehran dibatalkan, serta Amerika Syarikat juga memberitahu sekatan yang dikenakan ke atas Iran akan dibuat secara berperingkat-peringkat. Seorang aktivis anti rasuah mendaratkan helikopter mininya di Taman US Capitol selepas terbang melalui zon larangan terbang Washington sekaligus mencetuskan situasi cemas berhubung keselamatan negara, mengejutkan pelancong dan memulakan siasatan polis. Pentadbiran Penerbangan Kebangsaan FAA menyatakan ia sedang menyiasat insiden itu dengan pihak berkuasa lain. Menurutnya, juruterbang helikopter itu tidak berkomunikasi dengan pengawal trafik udara. Laporan trafik selepas ini. Berita luar negara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh sahabat Rosal Marketing, produk Muslim pilihan anda. Susahnya. Apa yang awak merungut ni? Ni puas saya sental baju budak-budak ni tak juga bersih-bersih. Lah, gunalah Biosina. Awak tak payah menyental lagi. Sesuai untuk mencuci pakaian, kasut sekolah, nak menggosok pun senang. Terlebih rendam pun tak berbau. Iya ke bang? Iya, tambah aja Biosina dalam mesin, jalan. Senang je. Mana nak dapat Biosina ni bang? Layari www.sahabatrosal.com www.sahabatrosal.com atau hubungi 019 777 3094 019 777 3094. Laporan trafik ini dibawakan khas kepada anda oleh Susu Sufi keluaran My Sufi Marketing. Laporan trafik IKIM FM. Terima kasih anda terus bersama kami kembali untuk sama-sama ikuti laporan trafik. Di Leburai NPI keadaan trafik perlahan dari Pantai Baru ke Pantai Dalam dan sekitar Pulatan Kewajiban. Di Leburai LDP keadaan trafik perlahan dari Jalan Majlis ke SS2 dan dari Bandar Utama ke TTDI. Di Leburai Spring keadaan trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Kayu Ara dan Kericiling ke Leburaya Persekutuan. Sementara itu di Leburai NKVE keadaan trafik perlahan sekitar Plaza Tol Jalan Duta ke Bukit Lancan dan dari Bukit Lancan ke Sungai Buloh. Untuk Leburaya keadaan trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Sekian berita. Assalamualaikum. Segarkan hari anda dengan minuman susu kambing Sufi Goat. Minuman bernutrisi ditambah nilai dengan kurma, madu, delima dan Arabic gum. Mengandungi protein, kalsium, fosforus, selenium, vitamin A dan B serta prebiotik. Membantu perkembangan fizikal, mental dan spiritual. Sesuai untuk kanak-kanak dari 6 bulan ke atas, dewasa dan ibu mengandung. Keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Hubungi 019-510-2882 atau layari mysufi.com.my, MYSUFFY atau Facebook Susu Sufi. Laporan trafik itu tadi telah dibawakan khas oleh Susu Sufi keluaran My Sufi Marketing. Laporan berita tadi dari sumber bernama
mendengar IKIM FM di Lahad Datu 107.3 FM. Dengar ya, bah? Bang Haji, esok usia cucu kita dah masuk 7 hari. Ada baiknya kita segerakan akikah untuk cucu kita tu. Budak-budak tu manalah nak ingat tu semua bang, sibuk. Lagipun baru kerja, nak kena ambil cuti lagi, susah. Ya tak ya juga susah-susah Mak Haji, kita hubungi aja Easy Korban. Bang Haji ingat lagi ke nombornya? Saya ingat. Awak hubungi aja 03-618-619-11. Oh, kalau macam tu apa kata akikah ni kita sekalikan dengan anak-anak kita. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Easy Korban. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang disampaikan pengumuman saat pada maghrib bagi Badan Utama Seluruh Malaysia untuk hari ini 26 Januari Akhir 1436 Hijrah bersamaan 16 April 2015. Kangat 7.28 malam, Kuala Lumpur Pulau Pinang 7.27 malam, Ipoh 7.24 malam, Kuala Lumpur Pulau Shah Alam 7.21 malam, Seremban dan Melaka 7.18 malam, Johor Bahru 7.11 malam, Kuantan 7.15 malam, Kuala Terengganu 7.16 malam, Kota Baru 7.20 malam, Miri 6.32 minit petang, Kuching 6.46 minit petang, Lahad Datu 6.14 minit petang, Tawau 6.17 minit petang, Kota Kinabalu 6.24 minit petang. Ya Allah. Demikian tadi disampaikan pengumuman saat pada maghrib untuk hari ini 26 Januari Akhir 1436 Hijrah bersamaan 16 April 2015. IKIM FM mengajak para pendengar untuk menunaikan salat ala mana sahaja anda berada. Selamat menunaikan salat pada maghrib daripada kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Allah, Ya Allah. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan khas oleh Easy Korban. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Bang, anak kita yang kedua ni tak lama lagi nak lahir. Akikahnya macam mana bang? Alah, akikahnya kita biar je lah atuknya yang uruskan. Macam anak kita yang pertama dulu. Dulu kita baru kahwin bang. Sekarang ekonomi dah stabil. Kalau kita tak buat, takut tak ada jaminan kita akan dapat syafaat daripada anak kita nanti. Abang hubungi je Easy Korban. Oh, Easy Korban. Abang tahu. Nombornya 03-618-619-11 kan? Betul tu. Atau abang buka laman web ezkorban.org. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Kita teruskan lagi untuk waktu ini dalam Inspirasi edisi hari Khamis bertemakan saya DJ Irwan untuk menemani anda hinggalah jam 10 malam nanti. Dan insyaAllah kita akan mulakan jam pertama sebentar lagi dalam segmen tajaan bersama lagi dengan segmen tajaan Galeri Ilmu Sdn Berhad. Nantikan bersama-sama kami untuk kita ketahui apakah yang bakal dikongsikan bersama dengan anda. Terus setia bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM akan membawakan secara langsung Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-58 tahun 1436 Hijrah bersamaan 2015 Masihi bermula pada 20 hingga 25 April 2015 di Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur. Jangan lupa ikuti lintas langsung bermula pukul 8.45 malam hingga 11 malam. Perpaduan Nadi Transformasi Ummah. Sama-sama membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran, kalam Tuhan. Al-Quran, kalam Tuhan. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Galeri Ilmu Sdn Berhad. Anis memang banyak pengisiannya dari segi kewanitaan, keagamaan, kan? Banyak mengajar kita tentang kisah-kisah semasa dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang wanita. Memang sukalah. Saya rasa Maila Anis ni padat dengan informasi dari segi agama, family, kecantikan,
isu rumah tangga. Jadi bagi diri saya, selain pelbagai isu yang diselitkan dengan isu wanita dan sebagainya, pada masa yang sama dia tak ketinggalan juga dengan isu-isu kecantikan, sebab wanita dan kecantikan ni tak boleh dipisahkan. Dapatkan majalah Anis di pasaran sekarang, terbitan Galeri Ilmu Media Group. Layari www.galeriilmu.com atau hubungi 03-614-21614. Majalah Anis, anggun, sopan, bergaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda terus lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda untuk petang ini. Kita bawakan terlebih dahulu dalam segmen tajaan. Sebagaimana kita janjikan, kita bersama lagi dalam segmen tajaan Galeri Ilmu Sinan Berhad. Untuk petang ini akan kita bicarakan mengenai buku yang mana juga akan turut sama kita ketahui dengan penulisnya sendiri, dan alhamdulillah dapat kita bersama juga mewakili Galeri Ilmu Sinan Berhad, editor Jabatan Buku Galeri Ilmu Sinan Berhad bersama Ustaz Syahrul Zaman Luqman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Batuk sikit. Batuk sikit. InsyaAllah. Khair insyaAllah. Baik, kita juga bersama dengan penulis buku untuk kedua buah buku yang akan bakal kita bicarakan pada petang ini, iaitu Merenung Diri dan juga Tanyalah Diri. Alhamdulillah dapat kita bersama dengan Profesor Muhammad Kamil Ibrahim dan juga Puan Roza Roslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Bertemu lagi kita untuk kali ini di ruang udara untuk kita bicarakan mengenai buku tentang Merenung Diri dan juga Tanyalah Diri. Dan ada dua buah buku yang bakal kita bicarakan, yang mana kalau kita ingin bersama dahulu dengan buku Merenung Diri tulisan bersama Profesor Muhammad Kamil Ibrahim dan juga Datuk Zaini Arif. Kemudian buku yang kedua berjudul Tanyalah Diri tulisan Puan Roza Roslan. Baik, mungkin di awal ni boleh Prof berkongsi dengan para pendengar apa isi kandungan buku Merenung Diri ini. Dalamnya ada 36 kisah yang mahu disampaikan pada khalayak, dan masih lagi bersama dengan Datuk Zaini selepas buku Usahawan Akhirat yang telah pun kita sama-sama bicarakan pada sisi yang lalu, ya. Mungkin ada yang boleh kita kongsikan terlebih dahulu untuk buku ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Yang sebenarnya umur saya sekarang ni dah 51 tahun. Jadi kalau mengikut perkiraan saya, kalaulah saya bandingkan dengan ibu bapa saya, ayah saya meninggal umur 58. Ibu saya panggil Wan, meninggal umur 59. Maknanya kalau mengikut genetik, mengikut keturunan, saya sekarang 51, saya ada dalam 7 ataupun 8 tahun lagi. Jika dipanggil oleh Allah SWT mengikut genetik. Sebab apa? Ayah dengan mak saya ada diabetes, ada darah tinggi. Saya pun sama begitu juga. Tetapi ajal maut di tangan Allah. Adik saya sendiri meninggal ketika usia 35, adik Roza, isteri saya, 35, dan ada seorang lagi, birah saya 40 tahun. Tetapi kalaulah saya ini dijemput oleh Allah SWT mengikut baginda SAW, maksudnya dalam 60 tahun lah usia Masihi, ya. Maknanya saya ada 9 tahun lagi. Dan yang ketiganya, pilihan yang ketiga lah, boleh saya ceritakan sedikit. Purata kematian Melayu Nusantara ini mengikut kajian, ya, di sekitar 74 tahun. Untuk lebih tepat lagi, perempuan 76, lelaki 72. Kalau kita ambil yang 72 tu, saya ada 21 tahun lagi. Jadi 21 tahun, 7 tahun ataupun 8 tahun ataupun 9 tahun merupakan masa depan. Masa yang telah saya lalui 51 tahun. Jadi masa yang telah dilalui itu lebih panjang daripada masa yang akan datang lah sebenarnya. Jadi cita-cita saya lah secara peribadinya, saya akhirnya sekali saya ingin memasuki syurga tanpa dihisap. Inilah yang kekal abadi lah. Bermakna saya ada lagi, kalau katalah dipanggil mengikut genetik, 7 ataupun 8 tahun. Kalau mengikut Nabi Muhammad SAW ada 9 tahun. Kalau mengikut ramai-ramai orang yang ramai-ramai ni, 21 tahun lagi. Jadi kalau kita ambil yang 21 tahun tu macam rasa lama. Tetapi yang sebenarnya kalau kita toleh ke belakang, sekejap. Kita toleh ke depan, nak tengok ke depan, mungkin rasa panjang. Tetapi apabila sampai 21 tahun nanti, umur 72, kita rasa, ya Allah, baru semalam kita berbicara tentang 21 tahun lagi. Jadi persoalannya, apakah masa yang berbaki itu membolehkan kita ini memasuki syurga tanpa dihisap? Apakah masa yang telah kita lalui itu
berupaya membolehkan kita ini mencapai apa ni cita-cita yang kita inginkan. Jadi sebenarnya buku ini Merenung Diri ini saya melihat daripada kisah-kisah belakang untuk saya merancang masa hadapan. Jadi masa tu sangat singkat sekarang kan. Jadi sebenarnya saya takutlah dalam proses tersebutlah kita melihat kisah-kisah lama. Contohlah yang saya boleh ceritakan sedikit lah. Misalnya Allah hidupkan saya sampai hari ini, maknanya saya tak meninggal lagi. Ditakdirkan kalaulah saya meninggal pada tahun 2006, 9 tahun yang lampau, kalau orang tanya saya, Prof solat 5 waktu di masjid ke? Maka jawapan saya tidak. Prof ada bangun malam tak? Tak ada. Tahun 2006 tak ada. Kalau orang tanya lagi, ada puasa sunat tak? Tak ada. Ada bersedekah tak? Tak ada. Ada baca Quran tak? Tak ada. Tetapi Allah panjangkan lagi usia saya ini sampai hari ini. Dan bila kita tengok ke belakang, ya Allah, subhanallah, inilah nikmat yang Allah bagi lagi dari segi masa tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya yang kita jadikan kerangka untuk dalam menulis buku Merenung Diri. Begitu juga dengan Dr. Zaini, dia juga melihat ke belakang macam mana proses yang dia telah lalui sebagai seorang peniaga lah. Dan dia melihat konteks pengalaman yang lampau itu untuk dia bersiap sedia bagi masanya yang semakin hampir sama dengan saya lah, kami yang sebenarnya sebaya. Begitulah kalau kita lihat secara umumnya buku Merenung Diri ini. Masya-Allah, itu dia perkara yang dapat dikongsikan bersama dengan kita bicarakan tentang buku Merenung Diri yang telah pun ditulis bersama oleh Profesor Muhammad Kamil Ibrahim dan juga Datuk Zaini Arif. Dan itu antara intipati lah antara perkara utama yang mana Prof telah pun bicarakan di awal pertemuan kita. Dan banyak yang perlu sama-sama kita hayati dan kita ambil iktibar. Dan mungkin juga kalau boleh kita ingin dapatkan lagi, mungkin ada 1 atau 2 kisah yang juga terdapat dalam buku ini yang boleh Prof kongsikan. Baik, bila kita sebut saya sangat jelas lah dengan apa yang ingin saya lalui nantilah dalam masa yang berbaki tersebut. Yang pertama sekali, saya nak masuk syurga tanpa dihisap. Yang kedua, saya faham bila kita nak masuk syurga ni, kita kena mati dulu. Jadi persoalannya yang perlu kita tanya pada diri kita, bila kita meninggal nanti, kita kena masuk kubur kan? Agaknya berapa lama Wan kita nak duduk dalam kubur? Bila soalan-soalan ini kita berfikir begitu ya, maka kita mencari jawapan. Dan bagi saya sangat mudah lah. Dalam surah Kahfi ada diceritakan bagaimana 7 pemuda dan seekor anjingnya telah ditidurkan selama 300 tahun ataupun 309 tahun mengikut kiraan yang berbeza ya. Tetapi kemudian Allah sedarkan mereka, dan apabila sedar saja, masing-masing bertanya, berapa lama kita tidur tadi? Dan salah seorangnya menjawab setengah hari ataupun mungkin paling lama 1 hari. Jadi yang sebenarnya inilah iktibar yang perlu kita fahami ya. Jadi kita seolah-olah kalau kita masuk kubur pun macam gitulah kita nak. Kita masuk saja kubur, terjaga terus. Seolah-olah begitu ya. Walaupun masanya secara mutlaknya panjang ya. Dan apabila kita dibangkitkan besok, kita nak Allahu Akbar di pada mahsyar besok, kita tak mahu tunggu-tunggu dah. Ada diceritakan kalau orang kena tunggu ni, dia dikaitkan dengan amalan kita kan. Kalau kita kena tunggu lama ni, mungkin sampai 50 tahun, dan matahari ni diceritakan sejengkal daripada kepala. Peluh menitis ya, daripada buku lali naik ke atas sampailah kita tercungap-cungap. Kita tak mahu, saya tak mahu, saya fikir begitu, saya tak mahu menanti sebegitu lama dalam keadaan yang kita tahu bahawa kalaulah kita lambat ni dihisap ni, maknanya kita ni bermasalah. Secara tidak langsung kita tahu begitu. Dan kemudian kita masuk syurga tanpa dihisap. Yang kita nak ni, kita nak masuk seorang ke ataupun nak masuk dengan orang yang kita sayang? Maka saya nak masuk dengan orang yang kita sayang, yang saya sayang. Yang paling saya sayang isteri saya dah kot, anak-anak, ibu bapa saya. Jadi kita nak bawa semua sekali ke sana. Dan tentulah bila kita berfikir begini, kita kena merenung ke belakang. Dan kita perlu melihatnya, apakah persediaan kita ataupun persiapan kita sudah mencukupi ataupun tidak. Tetapi yang satu menarik dalam proses menulis buku ini, saya berjumpa dengan surah Ghafir, satu ayat, surah Ghafir ayat 8. Allah kata apa? Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Anda yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang soleh di kalangan ibu bapa, isteri-isteri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha berkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya kita boleh bawa masuk bersama ibu bapa, isteri dan keturunan.
Tetapi apakah syaratnya? Syaratnya ialah kesemua mereka ini mesti beriman. Maka sebagai seorang ketua keluarga, misal kata saya sebagai seorang suami, saya sayang pada isteri saya nak bawa dia sekali masuk ke dalam syurga nanti, nak bersama-sama, maka saya kena pastikan isteri saya beriman lah. Contoh, bagi contoh yang mudah yang menjadi masalah kita sekarang ni di Malaysia ni ialah aurat. Contohnya perempuan aurat. Kita kena pastikan pakaian isteri kita ini boleh pakaian yang boleh terus dibuat solat. Itu saja, mudah aja. Tetapi nampak simple, tetapi dalam keadaan kehidupan persekitaran kita yang bangsa tak kisah kepada suasana tersebut ini, maka itulah ujian dan cabarannya. Baik, yang kedua misal katalah kita sayang kepada anak-anak kita, kita nak anak-anak kita ni pun sama dengan kita masuk syurga tanpa dihisap. Saya kena pastikan anak lelaki saya kena solat berjemaah di masjid. Kalau betul lah kita sayang kan. Bukan soal solat saja, solat berjemaah di masjid. Sebab saya teringat satu hadis yang lebih kurang maksudnya begini ya. Rasulullah SAW bersabda, dia kata, hari ni aku tak nak jadi imam, nak suruh para sahabat jadi imam, dan aku nak pergi cari rumah di sekitar ni, di sekitar masjid ya, nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah ke masjid. Jadi begitulah. Dan bila kita kata kita nak masuk syurga tanpa dihisap, bermakna watak ahli syurga tanpa dihisap ini perlu kita kaji. So dalam buku ini secara santai lah, saya tidak serius sangat ya bercerita ni, tetapi saya menulis itu seolah-olah supaya secara tidak langsung orang akan melihat beberapa perkara-perkara yang perlu dilakukan. Misal kata kes yang terjadi pada anak saya, anak perempuan saya di sekolah. Saya hantar anak saya ni di sekolah Arab lah, semua orang Arab. Isteri saya, anak saya ada beberapa orang je yang Melayu. Tiba-tiba anak saya ni mendapat anugerah pelajar paling berakhlak lah, kira begitulah ya. Kerana saya fikir orang Melayu ni dia punya sopan santunnya lebih sikit lah berbanding dengan dia orang. Tiba-tiba bila dapat anugerah tersebut, ada kawan sekelasnya bertanya pada guru, kenapa Farah yang dapat? Nampak? Soal dengki, maksudnya tidak berpuas hati ini bukan soal sekarang saja. Masa zaman Habil dan Qabil lagi dah ada diceritakan dalam Quran. Dan kalau benda ini tidak ditangani ya, anak-anak kita, anak saya bertanya pada saya, bolehkah ayah macam itu? Maknanya kita mempertikaikan orang bila dapat sesuatu. Inilah masalahnya yang berlaku dalam peristiwa diri saya sendiri pun. Bila dinaikkan pangkat misal kata kan, ada orang hantar surat layak kan, misal kata begitu kan. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang ini masih ada begitu. Dan inilah yang perlu kita renung diri kita betul-betul. Dah lah cukuplah kita umur 51 tahun ni, dah lah cukuplah berdengki dengan orang kan. Orang dapat rezeki bagus, biarlah dia kan. Kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kerana masa berbaki kita itu sangat singkat. Dalam konteks saya, kalau ikut genetik 7 tahun 8 tahun lagi. Tak takut ke saya? Takut. Okey, kalaulah Allah panjangkan sikit 9 tahun lagi. Kalau Allah panjangkan mengikut peratur orang ramai-ramai, ada 21 tahun lagi. Tetapi 21 tahun itu bukanlah satu jangka masa yang panjang. Sebab saya sudah melalui 51 tahun. Dan saya lihat ke belakang, sangat pantas masa yang telah berlalu itu. Agak saya begitulah. InsyaAllah, alhamdulillah dapat kita dengarkan perkongsian selain daripada penulisan yang telah pun dihasilkan untuk buku Merenung Diri, juga dapat kita dengarkan antara ungkapan-ungkapan yang terbaik yang telah pun dikongsikan oleh Prof sendiri. InsyaAllah kita nak sambung lagi selepas ni, mungkin juga untuk kita beralih dengan buku yang seterusnya. Untuk buku Tanyalah Diri, selepas ni kita rehat seketika. Terus setia bersama kami. Anis memang banyak pengisiannya dari segi kewanitaan, keagamaan kan, banyak mengajar kita tentang kisah-kisah semasa dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang wanita. Memang sukalah. Saya rasa Maila Anis ni padat dengan informasi dari segi agama, family, kecantikan, isu rumah tangga. Jadi bagi diri saya, selain pelbagai isu yang diselitkan dengan isu wanita dan sebagainya, pada masa yang sama dia tak ketinggalan juga dengan isu-isu kecantikan, sebab wanita dan kecantikan ni tak boleh dipisahkan. Dapatkan majalah Anis di pasaran sekarang, terbitan Galeri Ilmu Media Group. Layari www.galeriilmu.com atau hubungi 03-614-21614. Majalah Anis, anggun, sopan, bergaya.
Kita masih lagi bersama untuk segmen tajaan petang ini bersama pihak Galeri Ilmu Sdn Bhd untuk kita bicarakan mengenai dua buah buku yang kita bawakan juga bersama dengan penulis keduanya, itu Profesor Muhammad Kamil Ibrahim dan juga Puan Roza Roslan, juga ditemani oleh Ustaz Syahrul Zaman Luqman mewakili Galeri Ilmu Sdn Bhd merupakan editor kanan Jabatan Buku. Dan insyaAllah di akhir nanti kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul insyaAllah ya, sedikit sebanyak tentang informasi untuk Galeri Ilmu Sdn Bhd. Dan tapi sebelum tu kita nak teruskan dulu untuk beralih ke buku yang kedua, iaitu buku Tanyalah Diri yang telah pun dihasilkan oleh Puan Roza Roslan dan dilihat mempunyai 40 soal ataupun bab yang kita selalu perkatakan mengenai apa yang telah pun dituliskan, dikongsikan oleh Puan Roza untuk kita bawakan kepada para pembaca. Adakah sasaran pembacanya adalah kepada wanita ataupun bagaimana? Kerana tulisannya banyak menjurus pada wanita ni. Mungkin Puan Roza ada sesuatu yang boleh dikongsikan. Ya. Alhamdulillahirabbil-alamin ya. Ilmu dan ilham itu ya Ustaz sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepada manusia dengan cara yang berbeza-beza. Okey, ada ilmu dibolehi kerana kita mencari, tetapi kebanyakannya ilmu sebenarnya ada di sekitar kita, apa yang kita pandang setiap hari. Jadi bagi saya lah ya, dengan bertanya kenapa begitu, kenapa tidak begini, insya-Allah dia boleh mencetuskan ilham dan menghasilkan jawapan. Dan sebenarnya fitrah manusia ya Ustaz, sejak dilahirkan kita tahu bercakap, kita suka bertanya. Ada kalanya kita bertanya berulang-ulang perkara yang sama kerana memang kita tidak faham. Tapi ada kalanya soalan yang kita lontarkan tu sebenarnya jawapannya telah pun kita ketahui, sudah ada di dalam hati. Maksudnya apanya? Maksudnya kita saja je nak tanya. Jadi sebagaimana Ustaz katakan tadi, Tanyalah Diri ini terdapat 40 bab ya, bab soal hati. Jadi memandangkan saya ini seorang wanita, jadi dalam buku ini saya keutarakan soalan-soalan yang disoal oleh wanita, tetapi perlu diambil tahu oleh orang lelaki. Contoh, ya, seorang ibu yang bekerja bercerita pada saya, katanya setiap hari dia perlu mengambil anaknya daripada sekolah pagi, dia menghantar anaknya ke sekolah agama. Lepas balik sekolah agama itu, anaknya perlu mengaji dengan ustaz di surau. Jadi satu hari anak dia bertanya, "Mama, kenapa kami kena pergi sekolah agama dan kenapa kami kena mengaji? Tapi kenapa Mama masih lagi pakaian seksi bila Mama nak bertudung?" Itu satu soalan daripada anak kepada ibu. Jadi ibu pula bertanya, macam mana ya agaknya saya nak menjawab soalan itu? Masya Allah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya soalan-soalan begitu sepatutnya tak perlu ditanya kepada orang lain. Kalau kita tanya pada 10 orang sekalipun, tidak ada seorang pun yang akan boleh memberikan jawapannya. Kerana jawapannya itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kebanyakan kita yang mahu membentuk anak-anak menjadi anak soleh dan solihah, tetapi kita pula bertanya, bagaimana aku mahu menjadi anak soleh solihah kepada kedua ibu bapaku? Masya Allah. Dan itulah yang saya katakan tadi, bahawa soalan itu sebenarnya ada jawapannya di dalam diri kita sendiri. Jadi buku ini ya Ustaz, dia bukannya sebenarnya untuk mengubah dunia ya, tetapi saya jauh di sudut hati saya untuk saya nak mengajak supaya kita semua bermuasabah, mengukur diri kita sendiri di mana kita. Kerana apa? Kerana di akhir nanti, di hujung sana, akhirnya kita akan bertemu Tuhan pencipta alam. Jadi kita duduk diam-diam, kita renungkan diri, kita kenangkan apa yang kita telah lalui semalam, lihat apa yang kita lakukan pada hari ini, dan renungi esok yang masih berbaki, masa yang singkat. Jadi kalau ditakdirkan kita ni diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, agak-agaknya sudah bersediakah kita menghadapinya ke negeri yang lebih kekal? Jadi itulah ya Ustaz, Tanyalah Diri ini adalah satu persoalan untuk kita melihat masa yang berbaki, masa yang tinggal yang sangat suntuk. Jadi sudah cukuplah kita bertanya Ustaz, cukup. Jadi apakah dengan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah ataupun sebaliknya? Jadi itulah persoalan yang dalam buku ini Ustaz. Itu dia tidak pergi jauh dari segi apa yang ingin dihasilkan dalam bentuk penulisan untuk buku ini. Masing-masing akan dapat merasainya apabila membacanya ya, insya-Allah. Itu yang paling terbaik untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang kedua buku yang telah pun dihasilkan, dan juga bersama dengan tamu kita Profesor Muhammad Kamil Ibrahim dan juga Puan Roza Roslan. Dan
saya tertarik juga kalau nak dilihat disentuh tentang buku yang telah pun dihasilkan oleh Prof sendiri, yang mana di sebelah belakangnya, sebelum kita nak menyelak yang tebal-tebal ni Prof, selalu kita suka juga tengok yang belakang. Yang mana belakang ni kadang menggambarkan suatu keinginan untuk terus membuka dari surat awal kan. Jadi dimulakan dengan perkataan kegembiraan, melupakan, kedukaan, mengingatkan. Jadi mungkin ada sesuatu yang Prof boleh berikan penjelasan tentang pernyataan yang telah pun ditulis di belakang kulit buku ni Prof. Betul tuan. Kalau dari segi marketing lah ya, dari segi pemasarannya, blurb di belakang tu memainkan peranan yang besar. Ada setengah tu bila dia baca di belakang tu dia tertarik dan terus boleh ambil dan belilah dari sudut tersebut. Dan buku ini yang sebenarnya kenyataan yang mengatakan kegembiraan, melupakan, kedukaan, mengingatkan telah dipetik oleh editor. Bukan saya yang pilih tersebut. Maknanya bila dia baca manuskrip tersebut, dia catchy kat situ dan dia ambil ya. Jadi yang sebenarnya dalam kebanyakan kes manusia ini telah digambarkan wataknya di dalam Al-Quran sekalipun. Dia kata begini je secara mudahnya, Allah ni kata pada kita, dia kata kamu semua ni manusia ni, kau ingat aku masa susah, masa senang lupa. Manusia ni malam minta ampun, siang dah buat jahat dah. Dan dikatakan juga siang minta ampun, malam dah buat jahat. Dia cepat. Dan begitulah dalam kehidupan kita sebenarnya, ketika kita belum berkahwin lah, misal kata sebelum kita berkahwin, terutamanya wanita ya, dia nak jodoh, maka dia memohon kepada Allah SWT supaya berikan jodoh. Dan jodoh ini memang anugerah daripada Allah, dan Allah bagi kepada kita. Dan okey, alhamdulillah. Tetapi bila berkahwin, jodoh ni, suami ni, dia tengok macam tak seperti yang dia hendak setelah beberapa tahun misal katakan. Jadi kekecewaan timbul. Dalam kes amal ibadat, contohlah saya beritahu, ini yang selalu yang saya jumpa lah semasa kami bermukim di Madinah. Ada wanita-wanita yang pergi menunaikan fardu haji ataupun umrah tanpa mahram, tanpa suami, tetapi mereka pergi dengan izin suami lah, tak ada masalah lah, dari sudut tersebut lah bagi saya. Dan mereka ada yang datang ziarah ke rumah saya, dan bila datang ziarah ni biasanya saya bagi tazkirah lah, dan kemudian jamu makan. Selepas jamu makan, biasanya wanita ini dengan sifat dia ni akan ambil pinggan ke apa ke yang sudah dimakan tadi, dibawa ke dapur. Dan biasanya saya kata dah puan-puan jangan apa ni, biar anak-anak saya buat. Tak ada, dia nak juga pergi ke dapur. Dan bila pergi ke sana, rupa-rupanya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan isteri saya lah, dengan Roza. Dan dia akan beritahu, dia kata dia datang ini tanpa suami, tetapi suami izinkan. Suami saya ni okey lah, tapi dia haji tak nak datang, umrah tak nak datang. Dia tak, bila nak sambung lagi kan, biasanya isteri saya akan kita sekarang ni berada di tanah haram, rumah saya ni di tanah haram. Dan kita yang sebenarnya apabila kita hendak pada suami, tak ada jodoh, kita nak bersuami, kita minta dengan Allah. Dan bila Allah bagi pada kita jodoh ini tak seperti yang kita harapkan, maka kita frust, kecewa lah kan. Dan kita bercerita dengan orang, hatta sampai ke tanah suci pun kita bercerita dengan orang kan. Kita lupa yang kegembiraan kita menerima jodoh tadi, dan kemudian kita lupa tersebut, maka kita menjadi diri kita ini terdedah kepada wanita yang tidak solehah. Mana boleh cerita aib suami, tak payahlah, kita simpan je lah kan? Tetapi ada cara dia. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa kepadaku, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat kepadaku, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Isunya bangun malam kan, kita minta dengan Allah begitu. Dan Allah tak pandai gosip. Kalau kita cerita dengan orang, kita kata, Mah, kau jangan cerita kat orang tahu suami aku ni begini-begini kan. Dan Mah ni pula dia ada kawan lain, dia kata, Ina, ini si Ida ni, suami dia tak balik malam 2-3 hari ni, kau jangan cerita kat orang tahu, aku dia cerita kat aku saja. Jadi benda ini akan jadi begitu ya. Okey, baik. Dari sudut itulah yang saya katakan, bila kita berhadapan dengan masalah, kita cepat ingat pada Allah SWT. Contoh, kalau kita hampir muflis, kita kontraktor hampir muflis, kita tak ada kerja misal katanya, kita bangun malam minta dengan Allah, kita solat berjemaah, tiba-tiba kita dapat kontrak berjuta-juta, sibuk lah. Bila sibuk saja, solat bukan tak solat di akhir waktu contoh.
Jadi ini yang kita katakan, maksudnya banyak kes bila kita gembira kita dah lupa, duka kita ingat, kan. Tetapi semua ini perlu diseimbangkan dengan betul lah dari sudut tersebut. Sebab itulah bila kita tengok merenung diri kita, kan, tengok proses-proses yang telah kita lalui, apakah kita ini hampir kepada Allah ataupun tidak. Dululah masa sebelum saya dapat PhD, misalnya kata belajar di peringkat PhD, dulu saya nak sangat PhD, kan. Kita rasa macam benda ni suatu benda yang akan meningkatkan hidup kita. Betul, memang ada peningkatan, terus saya naik pangkat dan sebagainya. Tetapi persoalannya, saya merenung diri saya, apakah sumbangan yang telah saya berikan kepada masyarakat? Apakah saya ini tidak ada perasaan riak, takbur, sombong dan angkuh? Perkara inilah perlu kita kembali merenung diri kita sebenarnya, apakah yang kita hendak dalam hidup kita. Tambah-tambah lagi bila kita faham, kita nak mati dah. Saya fikir begitu, mati kita ini bukanlah kita jumut. Saya makin kuat bekerja, kan, tetapi kita ingat pada kematian ini menyebabkan seluruh tingkah laku kita, watak kita ini bertukar. Maksudnya kita nak menuju ke arah kematian tersebut, tapi biar kematian itu yang diredai oleh Allah SWT. Akhirnya sekali kita tak payah bersusah payah lagi, terus masuk syurga tanpa dihisap. Sebab itulah masa kita gembira ke, masa kita duka ke, kena sama je kita ingat pada Allah SWT, insyaAllah. Alhamdulillah dapat kita mengetahui penjelasan yang terbaik daripada Prof. Muhammad Kamil Ibrahim dan juga Puan Roza Roslan tentang kedua-dua buku yang telah pun dibicarakan bersama untuk petang ini. InsyaAllah semoga memberikan manfaat untuk semua. Bagi yang ingin memilikinya, InsyaAllah pihak Galeri Ilmu Seni telah pun menyediakannya dengan sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah juga kita dah pun sempat untuk bicarakan dengan kesempatan masa yang ada, Prof. Dan juga Puan. InsyaAllah kalau lebih seronok lagi boleh kita sambung lagi, insyaAllah pada masa akan datang. Tapi bagaimanapun pastinya di penghujung pertemuan kita, sebelum kita berakhir, kita nak kembali bersama Ustaz Syarul dululah. Kalau ada yang boleh dikongsikan khususnya tentang sedikit banyak informasi terkini dan juga perkara yang boleh dibawakan pada pendengar kita. Okey, baik, terima kasih DJ Irwan. Suara tak apa nak bagus agak ni petang ni. Tapi yang untuk sidang pendengar yang dikasihi sekalian, untuk program terdekat ni kita ada beberapa buah program lah. Yang terdekat ni 18 hari bulan 4 hari Sabtu ini kita ada satu pelancaran 3 buah buku kisah benar yang kita bicarakan 2 minggu lepas. So akan berlangsung pada hari Sabtu ini di Perpustakaan Awam Selangor, yang mana Prof Kamil sendiri akan melancarkan buku inilah. Alhamdulillah. Dan bermula pada 10 pagi hingga 12.30 hari. Kita jemput semualah yang berada di sekitar Shah Alam dan di Selangor sendiri, ataupun mana-mana daripada negeri lain pun boleh datang sekali lah. Kemudian kita ada sebenarnya kita ni dalam rangka nak ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2015 yang akan berlangsung pada minggu depan, 24 hari bulan 4 dan akhir per 3 bulan 5. Dan kita sekarang ni akan Galeri Ilmu akan berada di Dewan Tun Razak 4, tingkat 4. Kita naik tingkat 4 dulu, tingkat bawah. Kita naik tangga sikit lah, ataupun naik lift. Dan juga di dalam tu kita akan bertemu dengan para penulis kita. Kita ada jadual penulis, kita akan wawarkan dari semasa-masa dalam Facebook kita. Tapi ada program penting, iaitu pada 26 April kita ada di pentas utama pada jam 3 hingga 5 petang kita ada bedah buku Merenung Diri, Tanyalah Diri bersama dengan Prof Puan Roza dan Datuk Zaini. Dan juga pelancaran buku terbaru, kita ada 55 buah judul buku baru tahun ini. Dan pada sebelah petang tu juga kita akan bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Elias. Jadi kami jemputlah kepada semua para pembaca ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2015, kerana kita pun akan menawarkan diskaun daripada 15% hingga 80%. Dan boleh rujuk pada Facebook kita ataupun Galeri Ilmu punya website untuk bagi diskaun-diskaun yang menarik lah. Kita ada extra 5%, 5%. Kebiasaan kita bagi 15%. Tapi kita kalau mereka yang mendapatkan kupon-kupon ataupun dapatkan majalah Anis dan Asuh, kita ada bagi extra 5% lagi lah, DJ Irwan. Kemudian untuk akhirnya pada 23 dan 24 Mei ni kita ada majlis Haiti dengan Bagus dan Anis yang akan berlangsung di lokasinya di Bagus Kota Damansara. Dan Haiti ini akan berlangsung pada jam 11 pagi 5.30 petang. Dan boleh rujuk laman sesawang www.bagus.com.my dan boleh rujuk di situlah bagaimana program ini berlangsung. Dan untuk bulan ini kita ada baru saja keluar 2 majalah, iaitu Anis dan Asuh. Saya rasa tak sempat nak mengulasnya dengan panjang lebar. Cuma untuk cover Anis pada bulan ini adalah Farah Fauzana, dan dengan judulnya Apabila Ibu Melahirkan Tuan.
kita akan bicarakan dalam fokus bulan inilah, bagaimana fenomena anak derhaka kini yang makin merisaukan kita sebenarnya. Jadi dalam tu akan dibicarakan oleh beberapa selebriti ataupun beberapa penulis. Jadi dapatkan majalah Anis bulan ini dan juga majalah Asuh dengan Sayangi Guru Raikan Ilmu, mungkin bertemakan dengan sambutan Hari Guru akan datang. Jadi dalam ni banyak biasalah tentang dengan komik Golan Syaitan, komik Galimo A dan beberapa kolom-kolom yang saya kira sesuai dibaca oleh anak-anak ataupun pelajar-pelajar sekolah. Jadi sekali lagi saya tekankan, datang beramai-ramai ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2015 akan datang. Temui penulis-penulis galeri ilmu antaranya Prof Kamil, Ustaz Muhadir, Puan Roza, Datuk Kazim, kemudian Syekh Faisal dan sebagainya. Dan jadual tersebut kita akan warukan dalam website dan juga Facebook Galeri Ilmu, insya-Allah DJ Irwan. Alhamdulillah. Itu dia dapat kita rangkumkan bersama dengan bicara kita pada petang ini. Sangat padat dengan masa yang terhad, Prof pada Puan Roza. Itulah yang kita sentiasa tanya-tanyakan dalam diri dan juga alhamdulillah dengan dua buah buku ni, Tanyalah Diri dan juga Merenung Diri, semoga memberikan manfaat sekali lagi untuk anda. Juga alhamdulillah kita ucapkan banyak terima kasih pada Prof Muhammad Kamil Ibrahim dan juga Puan Roza Roslan yang sudah luangkan masa, alhamdulillah, dan juga pada Ustaz Syarul juga sempat mengongsikan dengan dua A ni, Anis dan juga Asuh. Alhamdulillah, semoga memberikan manfaat juga. InsyaAllah hari kesempatan ada masalah yang kita bertemu lagi, InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anis memang banyak pengisiannya dari segi kewanitaan, keagamaan, kan, banyak mengajar kita tentang kisah-kisah semasa dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang wanita. Memang sukalah. Saya rasa majalah Anis ni padat dengan informasi dari segi agama, family, kecantikan, isu rumah tangga. Jadi bagi diri saya, selain pelbagai isu yang diselipkan dengan isu wanita dan sebagainya, pada masa yang sama dia tak ketinggalan juga dengan isu-isu kecantikan, sebab wanita dan kecantikan ni tak boleh dipisahkan. Dapatkan majalah Anis di pasaran sekarang, terbitan Galeri Ilmu Media Group. Layari www.galeriilmu.com atau hubungi 03-614-21614. Majalah Anis, anggun, sopan, bergaya. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Galeri Ilmu Sembilan Berhad. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Minumlah Smart Coco A Plus, minuman bernutrisi sesuai untuk seisi keluarga dari 2 tahun ke atas. Smart Coco A Plus telah berada selama 7 tahun di pasaran Malaysia. Dengan impak dan keberkesanan yang sungguh baik, tidak hairanlah kenapa Smart Coco A Plus menjadi produk unggul yang laris di pasaran, serta insya-Allah dapat terus membantu menjana kecemerlangan ummah. Mengandungi serbuk koko, tamar, ginkgo biloba, madu dan kismis, serta fiber, protein, vitamin dan mineral yang baik untuk badan. Dapatkan Smart Coco A Plus sekarang. Hubungi Fortune Resources 017-437-9124 atau 012-557-1411 atau layari www.smartcoco2u.com untuk senarai stokis dan pengedar terdekat anda. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert, akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, tangisan itu dari sebab dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Wah, anak-anak Ida semua sihat-sihatnya. Ida bagi makan apa? Ida bagi susu kambing Wildan. Susu kambing Wildan? Tak hamis ke? Tak hamis lah, sedap. Oh, menariknya. Apa khasiatnya? Banyak. Ia membantu sistem penghadaman dan sistem imunisasi badan. Ia juga kaya sumber protein dan mineral yang tinggi. Sesuai juga untuk wanita hamil, tak panas dan sangat memberi tenaga. Bagus ni. Apa lagi? Hubungi 019-965-3166 019-965-3166 atau layari Facebook Wildan Susu Kambing. Ejen dan stokis diperlukan. IKIM FM.
يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداة الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا Hazrat Abu Muhammad Ka'ab bin Ujra, may Allah be pleased with him, relates, once the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam visited us. We asked him, O Messenger of Allah, we have now understood how to invoke peace upon you. Please, can you tell us, how shall we invoke Allah's blessing on you? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam answered, say these words, Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah, send your blessings on Muhammad sallallahu alaihi wasallam as you sent your blessings on the Prophet Abraham.
alayhi salam, and his children. You are indeed the praiseworthy, the glorious. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah, bless Muhammad sallallahu alayhi wasallam and the children of Muhammad sallallahu alayhi wasallam as you blessed the children of Abraham